إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang hormati Tuan Imam, Tuan Bila dan Tuan Syekh, adik-adik yang sekalian surau, tuan dan puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dari dahulu kita panjatkan bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengampuni maka pada subuh ini ketika kita bersama-sama salat subuh berjemaah dan seterusnya kita menambah sedikit ilmu kita berkaitan dengan tajuk kitab ini, iaitu Idza Jaa Wajah Sakratul Maut. Dan apabila telah tiba lah Sakratul Maut bil haqq, dengan sebenar-benarnya. Ada tak Sakratul Maut yang tak benar? Pada kita menyebut yang sebenar-benarnya, maknanya dah masuklah dekat ke alam barzakh lah, antara dua lah tu Sakratul Maut. Sebab itu kita doa, dan kita hari pun kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ya Tuhan, permudahkanlah ke atas kami di dalam sakratul maut. Mudah, Ada juga orang yang susah, tuan, dalam sakratul maut itu roh dia tak mau keluar, di mana yang berlaku zaman Rasulullah pun ada berlaku orang yang sangat tidak setia kepada ibunya tapi sangat setia kepada isterinya, maka pada masa sakratul maut itu susah, rohnya nak keluar. Jadi Rasulullah panggil ibunya supaya memaafkan. Sampai ini ada pun orang ini anak lelaki ini, bila ibunya memaafkan barulah rohnya keluar. Itu zaman Rasulullah. Zaman-zaman kita ni pula macam-macam tuan, susah nyawa nak keluar, apa dia orang buat? Bukan tak? Bukan bumbung tak? Habis semua gambar-gambar cabut semua, tepi-tepi dinding tu bumbungan tak keluar. Tak payah keluar macam mana? Dengan Rasulullah ni, ibu minta ibu dia maafkan. Kalau tak ada maafkan, maka akan dibakar. Anaknya akan dibakar. Ibu dia maafkan lah. Sebab apa tak sayangnya anak kan? Jadi kalau di tempat ini sebelum kita datang Islam ni, mungkin ada berbagai-bagai cara lah. Jadi sakratul maut ni perlu diperbincangkan supaya kita faham dan kita tahu bahawa setiap orang akan menemuinya. Tak ada siapa pun yang kata dia tidak akan jumpa sakratul maut. Semua orang akan jumpa sakratul maut. Dan apa nak buat bila kita jumpa orang yang dalam keadaan sedemikian, roh dia nak keluar, susah nak keluar, ataupun berbagai lagi perkara yang menyulitkannya. Baik itu kalau di kampung-kampung, di bandar-bandar pun sama jugalah. Antara amalan yang biasa dibuatlah oleh masyarakat Islam Melayu ni, iaitu kita baca Yasin. Bila kita berhadapan dengan orang yang sakit, tenat ni, maka ramai yang datang baca Yasin, ramai-ramai. Masa Yasin sekali, 2 kali, 3 kali, kadang-kadang bergelombang 3 kali tu. Baiklah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Jadi hendaklah diajarkan lafaz syahadah la ilaha illallah kepada orang yang dalam sakratul maut. Kenapa? Kenapa la ilaha illallah? Kenapa tak ajar kalimah-kalimah lain?
La ilaha illallah sahaja yang paling ringkas sekali, ya, paling ringkas. Kalau kita nak mengajar panjang pun boleh, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, boleh. Tapi bagi orang yang sakratul maut, dia kalau panjang-panjang mengajar tu, mungkin dia tak boleh nak, mungkin dia tak boleh nak sebut, ya. La ilaha illallah tu kalau dia dah dapat sebut pun, maka janganlah diulang lagi, sebab takut dia terlupa balik kan. Dia kena ajar balik dan dia merepet balik ke dan sebagainya, ya. Kenapa kita mengajarkan la ilaha illallah? Sebab kerana la ilaha illallah lah, ya, terjadinya perang Badar. Kerana la ilaha illallah lah terjadinya perang Uhud. Ya, kerana la ilaha illallah lah terjadinya perang Hiddin, perang Al-Qadisiyah, perang Ain Jalut dan perang lainnya dalam Islam ni semuanya yang lafaz kalimah la ilaha illallah. Kerana la ilaha illallah. Lepas tu kita tengok bendera Arab Saudi tu, itu apa bendera dia? La ilaha illallah. Itu bendera dia, ya, iaitu menegakkan dan meninggikan dan menjunjung kalimah la ilaha illallah, bendera. Dan bila bendera dibawa ke mana-mana pun, kalimah la ilaha illallah ni sentiasa ditinggikan, ya, la ilaha illallah. Kerana itulah juga kerana la ilaha illallah berlakunya peperangan-peperangan yang mana orang Islam berperang dengan orang kafir, sebab orang Islam mempertahankan dan menyanjung kalimah la ilaha illallah ini. Dan kalimah la ilaha illallah ini juga adalah pemisah antara golongan ahli tauhid dan golongan ahli syirik. Inilah pemisahannya, ya. Orang tauhid, orang yang bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terpisah dengan orang-orang yang tidak beriman dengan kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah ni kalau kita kena uji dengan orang-orang yang mengatakan dia orang Islam. Kalau tuan-tuan pergi kedai mana? Kedai mamak, dah pernah tanya belum budak-budak yang kerja tu, tahu tak dia mengucap kalimah la ilaha illallah? Kalau tak tahu mengucap kalimah la ilaha illallah, macam mana dia nak kita katakan dia orang Islam? Ya, la ilaha illallah sahaja, bukan payah-payah apa yang lain pun. Kalau nak payah boleh suruh dia azan ke, ya. Dia datang kerja daripada India tu, test dia apakah dia benar-benar orang Islam. Kalau benar-benar orang Islam, maka syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita ada bersama-sama yang kita boleh masuk ke dalam rumah itu semua orang yang berniaga juga dalam orang Islam dan tahu mengucapkan kalimah la ilaha illallah, ya. Baiklah tuan-tuan dan puan, ya. Itulah bezanya di antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam, orang bertauhid dengan orang syirik, ya. Itulah perbezaan yang sangat nyata lah, ya. La ilaha illallah. Dan kalimah la ilaha illallah juga adalah perjanjian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 172 hingga 173. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum, ya, wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ini janjian Allah dengan apa? Dengan Bani Adam, dengan manusia ini. Alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Maka jawapan, ya, keturunan Adam ini kami telah menyaksikan, ya, Allah adalah Tuhan kami. Antaqulu yaumal qiyamah idza inna kunna an hadza ghafilin. Atau taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, ya. Apa tu diguna bima fa'ala mufsidun. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhan mau mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari
dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Ini kesaksian, perjanjian Allah dengan zuriat apa keturunan Nabi Adam alaihi salam. Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lalai terhadap keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami kerana perbuatan orang-orang yang sesat di dahulu? Jadi ini perjanjian Allah SWT dengan keturunan Nabi Adam. Allah sebutkan dan nyatakan, iaitu apakah aku ni Tuhan kamu? Maka jawapannya Adam, kamu adalah Tuhan kami. Dan mereka mengucapkan kalimah syahadah ini dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya mereka tidak akan lupa perjanjian ini sampai hari kiamat. Dan sebenarnya kita hidup di atas dunia ini di atas perjanjian tersebut. Kita dah berjanji dengan Allah, sebab kita dah nyatakan Allah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Itu perjanjian kita di alam ruh. Dan bila kita lahir kat dunia, maka perjanjian kita di dunia pun, kita mulakan perjanjian itu di dunia dengan kalimah la ilaha illallah. Kita mula hidup dengan la ilaha illallah, dan bila kita mati pun kita melafazkan kalimah ini, la ilaha illallah. Jadi kalau di tengah-tengah tu ada berlaku penyelewengan ataupun berlaku kecirisan, keciciran ataupun bagai-bagai lagi, dan yang menyebabkan kita tergelincir daripada iman, maka hendaklah kita bertaubat dengan segera. Jangan kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Bertaubat dengan segera. Di mana firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah kamu bertaubat, minta ampun kepada Tuhan. Bila kita minta ampun kepada Tuhan, dan Allah ampunkan kita, insya-Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, dan Allah akan janjikan syurga yang seluas langit dan bumi. Syurga, syurga ni ada 8 pintu dia, satu pintu tu seluas langit dan bumi, tuan-tuan. Dan kita dunia kita ni, seluas langit dan bumi kita ni syurga lah ni. Kalau Allah memang jadikan syurga besok, satu syurga dengan satu syurga itu seluas langit dan bumi. Jadi itulah yang akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman. Dan dikatakan bahawa tingkat pertama, bukan syurga itu neraka, tingkat pertama syurga itu adalah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad itu syurga. Tapi neraka yang pertama umat Nabi Muhammad juga, umat-umat yang bertauhid tetapi banyak melakukan maksiat, itu neraka tingkat pertama. Umat-umat yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi banyak melakukan maksiat, dia masuk neraka dulu, kemudian dikeluarkan dengan syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan para rasul dan para nabi. Dan paling bawah sekali dalam neraka ialah orang-orang munafik, orang-orang yang bermuka dua ni, orang yang berpaling tanda, orang-orang yang memusuhi Islam secara saja sembunyi-sembunyi ni. Itulah Quran Allah sebut, innal munafiqina fi asfalid darajah minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu letaknya paling bawah sekali dalam neraka. Orang munafiklah paling bawah. Jadi orang munafik ni ramai, tuan-tuan. Sejak pada zaman Rasulullah berpindah ke Madinah, dia mula ramai. Dan dia mengganggu gugat orang Islam. Waktu itu terutama sekali bila ajak pergi perang,
Mula-mula mengaku 1,000 orang nak pergi, mula-mula mengaku 1,000 orang nak pergi, 300 orang tarik diri. Itu orang munafik lah tu. Dalam peperangan Tabuk, dalam tahun yang ke-7 Hijriah, ajak pergi ke Tabuk, jauhnya 796 km daripada Madinah. Ramai orang munafik nak pergi, tapi tengah jalan dia balik. Dia munafik lah. Mereka tidak ikhlas di dalam memperjuangkan Islam dan memusuhi Islam secara sembunyi-sembunyi, secara tidak menzahirkan musuh tersebut. Dan kedua orang munafik ini semasa di Madinah ialah Abdullah bin Sabah. Dia kedua orang munafik. Abdullah bin Sabah inilah yang menyemarakkan, yang hasut, yang memfitnah Sayyidina Uthman bin Affan, sehingga Sayyidina Uthman bin Affan dibunuh oleh orang Islam sendiri. Bukan dibunuh oleh orang Yahudi, tapi orang Islam sendiri yang bunuh Sayyidina Uthman bin Affan. Itu orang Islam yang munafik lah, yang tidak bersetuju dengan Sayyidina Uthman bin Affan pada waktu itu, yang dituduh memerintah dengan melantik kroni-kroninya, keluarga-keluarganya, sebagai orang yang memerintah di negeri-negeri lain dalam pemerintahan Islam, menjadi gubernur-gubernur dan sebagainya. Maka timbullah permusuhan, dan disitulah bermulanya perpecahan umat Islam, iaitu pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan. Tetapi masa pembunuhan Sayyidina Umar Al-Khattab, belum lagi berlaku perpecahan umat Islam, sebab Sayyidina Umar Al-Khattab dibunuh oleh orang Majusi. Orang Majusi yang bunuh Sayyidina Uthman bin Affan. Tapi Sayyidina Umar Al-Khattab dibunuh oleh orang Majusi. Dalam jemaah sembahyang subuh tu, orang Majusi itu pun datang dan menikam Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Umar Al-Khattab. Belum sempat lagi nak sembahyang subuh. Kemudian dia lari, sambil lari itu dia menikam selama 13 orang jemaah subuh pagi itu, dan 13 orang mati. Dia orang Majusi. Sayyidina Uthman bin Affan dia dibunuh dalam keadaan dia sedang baca Quran. Begitu hebatnya. Allah bagikan kelebihan pada dia. Dia sedang baca Quran, duduk-duduk atas kerusi, turun orang daripada bumbung dan terus membunuh. Begitulah kejamnya orang Islam setelah dihasut oleh orang-orang Yahudi, orang-orang munafik di zaman itu. Dan hari ini pun kita berhadapan dengan orang munafik, orang-orang Yahudi, golongan Zionis. Bukan saja dia menghasut orang-orang Islam supaya bermusuhan antara satu sama lain, tapi dia sentiasa menghasut supaya dunia ini sentiasa dalam keadaan yang tidak aman, supaya dengan yang demikian dia dapat mengambil keuntungan daripada perniagaan, dia dapat mengambil untung daripada hasil-hasil daripada negara-negara lain. Bila berlaku peperangan, dia dapat menjual senjata dia dan sebagainya. Inilah pergolakan dunia pada hari ini, di mana pergolakan itu berlaku kerana adanya golongan yang sentiasa memperandakan manusia di dunia ini, iaitu golongan-golongan Zionis ini ataupun golongan-golongan Yahudi ini. Memang ada gerakan-gerakan dia untuk memperandakan umat manusia di dunia ini. Dan akhirnya apa yang berlaku sebelum ini, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan kalaulah berlaku Perang Dunia Ketiga, kita pun jadi abu lah tuan-tuan. Kita pun jadi abu. Sebab bila senjata nuklear itu digunakan untuk perang tersebut, dan ada 7 buah negara ataupun lebih, kesatuan 7 buah negara yang ada senjata nuklear ini, kalau dia menggunakan, maka hancurlah dunia ini. Tetapi jangan kita fikirkan yang demikian itu kerana itu adalah ketentuan Allah. Allah Maha Berkuasa. Dan Allah pun tak menyebut ataupun tidak ada dalam firman Allah mengatakan kiamat akan berlaku bila manusia ini berperang dengan menggunakan senjata nuklear dan sebagainya. Cuma Allah menyatakan dalam Al-Quran kiamat akan berlaku. Satu, idza zulzilatil ardh zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha.
Bila gerak gempur bumi ini berlaku dan perut bumi akan mengeluarkan isinya. Apa isi perut bumi? Berbagai-bagai lah yang kita gali sekarang ni semua dalam perut bumi, tuan. Baik minyak ke, baik permata ke, baik emas ke, semua dalam perut bumi. Tapi bila tu semua tu dah keluar, nak kiamat esok, kita rasa nak ambil tak? Tak ingin, tuan. Tak ada keinginan kita untuk mengumpulkan, okay? Bila bumi ni dah pecah, dah keluar isi dia, masa tu dunia nak kiamat, kita tak ada harga lagi barang-barang tu pada kita. Tak ada harga. Nak bawa ke mana? Okay? Barang-barang tu ataupun harta-harta yang dalam, okay? Yang dalam bumi itu telah terbongkar keluar, okay? Emas dan sebagainya terbongkar keluar. Tidak ada maknanya lagi, okay? Kepada kehidupan kita, sebab dunia nak kiamat, okay? Itulah tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan di dunia pada hari ini dan seterusnya yang akan datang, okay? Jika kamu menyaksikan orang lain yang sedang dalam keadaan sakratul maut, okay? Kita saksikan orang lain, dan satu masa juga kita akan disaksikan. Hari ini mungkin kita tengok orang lain meninggal, lihat orang lain, okay? Meninggalkan dunia ni, kita saksikan, kita uruskan, okay? Kita sembahyangkan, kita kebumikan. Bila orang mati, maka menjadi kewajipan orang hidup untuk menguruskan kematian tersebut, okay? Tapi ada satu masa dulu, ada satu keadaan, di seorang abang muda keluar di Sarawak. Keluarga tu tak tahu nak uruskan, dan dia pun tak bercampur dengan masyarakat waktu itu. Maka mayat itu berada dalam rumah dia 2-3 hari baru boleh diuruskan. Jadi pengurusan jenazah ni kena diketahui oleh semua orang lah. Maksudnya semua orang kena tahu bagaimana nak menguruskan jenazah. Kurang-kurangnya nak melipatkan tangan tu pun kena tahu, nak melembutkan kaki tu pun kena tahu, nak menutup mata pun kena tahu. Kurang-kurangnya mungkin nak kapan kan kita tak pandai, tapi boleh kapan. Sebab akhirnya orang mengkapankan jenazah, ya, dengan cara yang tersusun, dengan cara yang terbaik. Kalau ada lelaki 1, 3 lai kain, perempuan 5 lai, ya, 5 lai kain. Tetapi di segi kewajipannya 1 lai pun cukup, ya, 1 lai pun cukup untuk mengkapankan jenazah, ya, menutup tubuh badan dan kemudian dikebumikan. Itu pengurusan yang wajib, maknanya fardu kifayah diketahui. Jadi bila sebut fardu kifayah ni tuan-tuan, maknanya kita lepaskan pada orang lain. Tak apalah, orang masjid buat, orang surau buat, orang mana buat lagi, orang ahli karya tu buat. Tetapi yang afdalnya ialah siapa? Ahli keluarga itu sendiri. Yang menguruskan jenazah itu adalah keluarga itu sendiri, dan yang mensalatkan juga adalah keluarga itu sendiri dahulu, ya. Kena tahu salat jenazah, keluarga itu sendiri kena tahu dulu, kena mendahului orang lain, ya. Sebab itu perkara seperti ini kena diketahui oleh orang yang, ya, orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kamu menyaksikan orang lain yang sedang dalam keadaan sakratul maut, ya, kita lihat orang dah sakratul maut ni, orang yang berada dalam keadaan, ya, antara hidup dan mati. Itu bagi manusia lah tuan-tuan, ya. Tapi kalau bagi haiwan, kalau dia nak hidup dan nak mati, itu dipanggil apa? Sakratul maut ke haiwan? Ke semula lembu? Dia dah sakratul maut dah ni, dah melecek-lecek dah ni. Dia kita tak panggil sakratul maut, kita panggil apa dia? Hayatun mustaqirah, hidup mustaqirah, yang ada lagi roh dia belum keluar habis lagi. Sebab itu kita kena sembelih ikut syarat yang ditentukan oleh syarat, putuskan halqum dia, putuskan mari dia,
baru roh dia keluar dengan sempurna, dengan senjata yang tajam. Itu apa yang diajarkan oleh syarak kita. Bila kita sembelih, adalah menyembelih dengan tidak menzalimi haiwan tersebut, biar roh dia keluar dengan sempurna. Ya. Sebab itu bila kita menyembelih haiwan, adalah disembelih dengan tertib, dengan adabnya, ya, supaya haiwan tersebut mati dalam keadaan yang tidak dizalimi, ya. Sebab tu kadang-kadang kita tengok dalam YouTube macam-macam orang sembelih lembu ni, ya, cara orang kafir sembelih lagi dahsyat dah pula, ya. Dia tak sembelih, dia katuk je, dia tak angkat. Dan katuk 2-3 ekor jatuh ke bawah, mati habis lah. Lepas tu dia makan lah. Lepas tu lagi dia jual tak pasal rumah. Dia tak jual pasal rumah. Kalau ada, tapi kadang-kadang macam daging katil kan, yang mana bercampur-campur binatang yang, haiwan yang disembelih dengan haiwan yang tak disembelih, campur-campur pun tak boleh, tuan-tuan. Yang ni kena sembelih, yang ni tak kena sembelih. Artinya yang najis bercampur dengan yang tak najis, yang bangkai bercampur dengan tak bangkai. Kita tak tahu, kita belilah. Makan tu sedap pula lauk itu, dimasak dengan sedap, buat barbecue dan sebagainya. Rupanya tak pernah sembelih. Rasa sama, tapi nilai tak sama. Nilai tak sama. Yang halal dengan yang haram ni yang tak sama ni nilai, bukan yang di segi fizikalnya tak sama. Kalau Allah kata yang ni haram, ni katalah buah, ya? Buah apple ni buah yang dicuri, buah apple ni buah yang dibeli dengan baik, rasanya sama. Tapi kalau Allah bagi rasa yang curi ni rasa baik, barulah kita tahu. Tapi yang utamanya ialah kita menilai ini halal ke ini haram. Itu yang penting, bukan rasanya. Mungkin rasa yang haram tu lagi sedap daripada yang halal. Itulah sebabnya bila berlakunya peperangan di Bosnia dulu, orang Islam diturunkan bantuan oleh tentera Amerika, turun daging yang dah siap masak apa semua, ya? Campur. Jadi orang Islam nak makan macam mana tak tahu, mana yang babi, mana yang lembu, mana yang kambing, ya? Sembelih ke tak sembelih? Memanglah tak sembelih, orang kafir hantar. Di waktu tu orang Islam dalam keadaan darurat, ya? Mungkin dah dalam fatwa bila keadaan darurat tu boleh makan. Tapi kalau dah tahu benda yang tak halal dengan benda yang halal, benda yang najis ni yang tak boleh bergaul ni, memang tak larat kita nak makan. Kita sendiri pun orang Islam daripada budak lagi kecil lagi kita dah dilatih dan diajar, kalau babi tu najis mughalladah, anjing tu najis mughalladah. Bila sebut babi je, kita dah masuk dalam jiwa kita sesuatu yang sangat najis, najis berat, ya? Sedikit pun kita tak boleh sentuh, tak boleh makan dan tak boleh jual. Boleh tak menternak babi ni, tuan? Ternak babi boleh tak? Untung ada satu masa dulu Tuan Haji, ya, dia ternak babi, dia bagi Cina buat, ya. Orang tak tahu dia ada kesalahan. Orang tak tahu dia ni rupanya kongsi dengan Cina juga menternak babi. Dia turun masjid, Cina dah tunggu kat tepi masjid tu. Haji satu ekor babi sudah mati lah. Orang masjid tahu rupanya Tuan Haji ni perlu babi, ya. Jadi benda-benda yang kita rahsiakan, kadang-kadang Allah bukakan benda-benda yang baik, ya. Sebenarnya kita dapat menikmati bila Allah berikan kurnia kepada kita. Tapi benda-benda yang buruk ni janganlah kita amalkan, ya. Satu masa besok dia akan keluar, akan tahu, akhirnya tahu. Banyaklah kisah-kisah yang kita dilihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari ini.
Perkara yang buruk itu akhirnya akan terbongkar. Dan itulah sebenarnya yang menjadi iktibar dalam kehidupan kita. Ya. Jadi iktibar dalam kehidupan kita iaitu amalan-amalan buruk itu akan Tuhan zahirkan, ya, akhirnya kepada orang tersebut supaya menjadi kehisapan pada orang lain, ya, untuk ada membuat. Ada masalahnya? Saya ajukan dulu tuan-tuan yang membuat produk ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita dan mengenai taufiknya hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyi wal mursalin wa lahum malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.